Assalamualaikum dan salam strike. Apa khabar? And maybe some of you guys are from who is not speaking in Malay. I'll try my best next time. I will try to do my live probably more in English so that this sharing will be resonates more to all of you out there. But for tonight, specifically, saya akan bercakap bahasa Melayu. I will be speaking Malay for tonight because this is for all the jiggers in Malaysia who has been supporting us relentlessly for the last 3 years ago. Okay, come back to this. Okay. Saya baru lakarkan benda ni lah untuk give some appreciation macam mana apa yang kita akan feel dan juga apakah action yang kita expect daripada komplot Okay. Okay, let's say lah kita ambil situasi yang biasa-biasa aja bang. Biasa-biasa aja. Okay, angin biru okay. Biru adalah arah angin which is orang kata biasa-biasa aja. Okay. Ini ideal case tau. Baik punya case. Okay. Arus pun cantik. Selari. Tak ada banyak masalah. Jadi di mana arah driftnya? Okay. Saya bukan tekong bot tu. Saya ni hanya belajar pun tanya orang, tengok, cuba fahamkan, tanya bot macam mana dia boleh macam ni sebab saya nak faham macam mana kita, apa yang berlaku. Then bila dalam keadaan situasi macam ni, then bot kita akan drift pada arah yang sama. Okay, sebab angin tolak bot, arus pun sama. Dan kalau korang perasan, macam ni lah kan selalu kat dalam kalau korang ngintai sonar tu kan nampak ada X kan. Tekong dia akan try ambil serapat mungkin serapat mungkin supaya kita dapat cover baik punya. Sebab arus dengan angin ni cun. Jadi tekong akan cari pot baik punya supaya kita dapat sweep, kita dapat sapu panjang supaya kita tak buang masa. Okey, ini ideal jangan marah saya kata Daus kata angin macam begini, angin macam ni, patutnya bot macam ni. Jangan bang macam tu. Lain orang, lain drift dia. Tapi saya cakap ini situasi yang ideal. Ya betul, Cik Faiz. Payah nak dapat yang cun. Tapi atas kertas boleh insya-Allah. Atas kertas boleh. Okey. So seterusnya, ini kita tengah drift imagine kita tengah drift macam ni tau. Okey. So again, angin ini saya habiskan tulis. Okey. Kita tengok ke belah kanan ni Ini adalah position boat 1. Position boat 2, position boat 3. Ya, boat Contohnya the first 1 minute, the second 3 minute and the last 5 minute. Dia position dia macam tu. Kita beranyut kan? Alright. Okay. So kita lukis balik arah angin sama dengan boat, okay? Pada position 1 ke position 2 sama. And then kita pun drift pada arah yang sama, insya-Allah ideal case scenario, dan juga kita pun mempunyai arus yang sama. Okay. Alright. Seterusnya. Korang biasa tengok ikan kat sungai tak? Ikan kat sungai. Kalau sungai tu daripada arah kanan ke kiri, ikan tu arah mana? Kalau daripada kanan ke kiri, arus tu dia air pada hulu ke hilir pada kanan ke kiri, ikan tu arah mana? Siapa boleh jawab? Kanan ke kiri, ikan tu pandang mana? Dia pandang kanan ke dia pandang kiri? Lawan arus. Izwan kau dah menang Izwan last week. Kau tak boleh menang lagi tau. Okey, tak apa. Betul. Dia akan menongkar ataupun melawan arus. Samalah juga ikan di dalam laut. Tapi again saya tak menyelam tengok, tapi ini adalah apa yang diajarkan kepada saya, maka saya kongsikan kepada kawan-kawan. Okey, sekarang ni semua duduk lawan arus tau. Sebab dia datang dari sana kan. Okey. Soalan kedua. Bila ikan lawan arus, ada arus, ikan tu duduk kat mana? Selalunya ikan tu akan duduk di belakang structure lah. Tapi sekiranya ikan tu besar gila, dia memang high horsepower punya, dia tak kisah duduk mana pun. Tapi kita cakap pada normally ikan akan duduk mana. Okey, dia akan duduk macam ni.
Okay. Alright. So at least kita dah ada gambaran. Sekarang ni ikan melawan arus. So now kenapa saya cakap pasal ikan ni? Sebab ini sebenarnya antara faktor-faktor yang akan membantu. Saya ulang membantu tau. Saya tak kata garanti. Dia membantu chances untuk di ikan tu bite. Okay? Alright. So now, sebab arus dengan jig situasi yang ideal, jadi kita boleh assume that the jig is falling like a normal jig macam komplot kat sini. Okay? Dan bila kita main action dia, dan seperti yang kita tengok dalam komplot punya action, when once dia jig to drop, ikan gerak pula. Jangan jalan. Duduk sini. Okay. Sorry. Okay. When kita pitch up SAS dan komplot, dia immediate action dia akan ke kanan dan dia akan roll. Betul. Okay. Then dia dah touch the ground. Kita pitch lagi, dia akan go sideways dan dia akan roll dan dia jatuh. Okay. Dan kita pitch lagi, dia akan roll dan dia jatuh. Jadi kat sini pun tuan-tuan boleh nampak, when kita setara dengan arus, kita setara dengan angin, ikan pun memandang jig kita. Jadi jig tu datang dari depan. Jadi dia ada banyak masa dan kontak untuk tengok jig tu. Maknanya ada banyak exposure jig tu kepada diri dia untuk di attack. Tapi seperti tuan tahu, seperti yang saya selalu cakap, ini dari segi atas kertas, dari segi teori dia memang macam ni. Tetapi dari segi realitinya, kadang-kadang jig tu datang pada ekor. Yelah sebab ikan kita lawan arus kan. Kadang jig tu datang daripada tepi, datang daripada sini kan. Alright. So, ini antara yang saya boleh sharekan. Tapi fokus utama sini bukan tentang ikan, tapi fokus utama sini adalah tentang jig punya action. Okay. Come back kepada profile komplot. Okay. Lupakan pasal ikan ni. Kita nak fokus jig dulu. Ikan is the resultants of it. Is the keputusannya. Saya just tak ikan tu. Saya excited nak share pasal ikan tu punya behavior. Alright. Untuk particularly untuk komplot. Dia jatuh, of course dia akan fall, dia akan slur. Dia akan jatuh, dia akan slur. Dia akan jatuh, dia akan slur. Slur ni maksudnya ni dia. Dia tak flutter tapi dia slur. Dia turun macam tu. Okay. And then dari segi action pula, seperti yang kita tengok dekat gambar Raja tadi, one kita pitch dan dia akan terus naik. Dia tak ada slur dah. Sebab dia punya kepala dia berat. Ekor dia cetek je. Jadi dia akan terus pitch naik. Dan when dia fall, dia akan go to a side first. Then dia akan roll dan dia akan jatuh. Okay. Ini komplot punya action. As per yang kita define dekat dalam tank test. Dan juga yang what kita understand dekat laut when dia jatuh ke bawah. Okay, saya stop itu sekejap. Ada apa-apa? Okay, saya baca soalan sikit sambil-sambil. Bila arus laju plus ada angin, skipper siap masuk gear lawan arus untuk stabilkan action jig agar tak main layang. Yes, betul. Itu antara effort yang kita kena. Saya kalau tekong dah start engine tu, saya memang hargai sangatlah. Sebab bukan senang bukan senang kita nak really maintain to the position dekat dalam karang tu. If not, dia akan jadi senario yang seterusnya. Saya tak tahu nak share ini ke tak, tapi senario, worst case senario, di mana angin dengan arus memang tak bekerja sama langsung, di mana jig korang akan jadi super layang-layang. Okay, saya pause kejap, saya just nak run through, ada ini soalan-soalan. Okay, lawan arus ikut kiri. Okay. Kalau jig dah lepas awal before spot, dah nak sampai lubang, nak kena karau balik dan drop balik tak? Okay, soalan ni saya pun pernah tanya. Dan soalan ni tanya tekong lah, sebab tekong je yang tahu berapa panjang spot tu. Kita tak tahu. Dan kita pun tak confirm ikan tu duduk kat kawasan tu. Selalu saya kata dengan tekong, kira apa? Bang, nak naik ke apa ni? Dia kata, let low. Okay, main dulu, main.
Kalau nanti dia akan cakap, okay, siapa yang dah naik tu naik terus. Dia kata macam tu. Maknanya kita dah naik. Kalau dia kata dah naik terus tu kita naik terus lah. Kita lag sekejap lah. Bagi kawan-kawan lain semua naik tu. Itu yang saya selalu praktikan lah. Okay. Ya, berat jig di bahagian mana sesuai untuk drop? Bahagian kepala atau ekor. Berat jig bahagian mana yang sesuai untuk drop? Syah Arsah. Berat jig bahagian mana yang sesuai untuk drop? Bahagian kepala. Okay. Alright. Alright. Saya jawab soalan Syah Arsah. Saya cuba sebab saya tak berapa clear sangat soalan tu. Saya cuba. Okay. Sebab kita pun ada lebih kurang 7 minit je lagi. Alright. Setiap jig yang kita dah design, I mean any designer design lah. Okay, as a basic, setiap jig ni kita akan tampalkan mata. Okay, mata. Tujuan kita ada mata di bahagian jig ni adalah supaya kita tahu dekat mana sepatutnya kita letak leader tu. Okay, cuba kalau kita beli jig ni tak ada mata, jig mata buta, kita tak ada idea tau. Kita boleh cocok kat sini ataupun kita boleh ikat kat sini atau boleh ikat kat sini. Okay. Jadi again, the designer of the jig, regardless who's making the jig, siapa-siapa pun buat jig, bila dia ada mata, makanya tali tu kita akan ikat pada bahagian mata. Jadi barulah action yang diharapkan oleh designer tu akan berlaku. Tetapi sekiranya kita letak terbalik, boleh tak salah, boleh je letak terbalik. Maka action tu akan tidak seperti apa yang dia nak. Bagi contoh jig ni, tebalnya di bahagian kepala. Okay. So bahagian ekornya pipih adalah supaya dia dapat action bila dia naik dan dia akan stall dan dia akan slur ke tepi dan baru dia roll. Sebab ekor dia lagi ringan. So bila kita stop dia akan kick dan dia akan roll. Itu saya harap dapat menjawablah soalan Syah Arsyah. Ikat mana-mana pun boleh. Tapi kalau awak nak apa yang designer tu aspire untuk berlaku dalam jig dia, maka ikut apa yang arah mata yang dia tulis ni. Okay. Okay, last question. Untuk jig komplot, bila pitch estimate berapa meter sebelum release balik? Okay, soalan yang baik. Kita padam ni dulu. Macam nak padam back. Tekan ni. Sekejap. Okay. Alright. Saya cuba jawab soalan ni untuk soalan yang apa tu terakhir untuk hari ni Okay. Okay. So bayangkan tadi ikan tadi ada kan? Saya letaklah ikan ni as a orang kata supaya kita ada some graphical punya ni lah. Appreciation kita panggil. Okay. Alright. So ada ikan. Okay. Alright. Kalau ikut macam pengalaman kami dan biasa cara kami mancing, kalau kita nak memburu spesies-spesies yang kita panggil sisik ataupun bentopelagic ni, kita akan fokus about dalam 5 meter daripada dasar laut. Sebab ini adalah zon yang biasanya ikan tu berada selalunya. Okay, so dia punya orang kata effective range dia ataupun kita panggil strike zone. Again it's not that beyond this zone ikan tak strike, tak. Tapi this is the highest probability untuk kita attack ikan ni, maknanya dalam 5 meter daripada dasar laut. So soalan dia berapa banyak kita nak pitch up before kita release balik. Bagi saya, untuk jawapan saya adalah as long as kita play within the strike zone, insya-Allah kita dalam within the area that of the ikan tu ada. Alright. So berapa tinggi kita nak nak main, kita berapa banyak karauan yang kita nak ambil ataupun kita perlu karau, itu bergantung pada kapasiti ataupun berapa meter per reel you punya reel lah, ikut you punya reel lah, berapa satu kali karau berapa meter atau berapa yard yang masuk. Itu bergantung pada you korang punya reel. At least macam mesin yang biasa-biasa, kalau macam saya 0.9 yard, maknanya saya tahu satu full turn maknanya saya dapat 0.9 yard ataupun lebih, saya anggap 1 meter lah. Okay, 1 meter. And then kalau saya dah buat 5 kali full, maknanya saya tahulah, oh aku dah 5 meter dah daripada dasar. Okay. Again saya tak mahir, tak pandai sangat nak cerita pasal reel ke apa, tapi saya hanya boleh share lah at least kalau kita tahu
1 kali karau kita buat 1 meter. Kalau kita buat 5 kali full karau, mana kita dah 5 meter. Maknanya dah cukup lah tu, kita dah keluar pada strike zone lah. Maka kita boleh drop balik kita punya jig. Alright. Okay. Alright, saya harap untuk perkongsian yang pendek hari ni kan kita dapatlah belajar something. Okay, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada siapa yang hadir dan datang hari ni. Saya pun cuba menggunakan teknologi yang ada untuk kita have some more appreciation macam mana jig ni bergerak dalam air. Saya akan tengok balik komen-komen you all. Okay. Saya akan cuba arrangekan masa-masa yang sesuai akan datang untuk kita share jig-jig lain. Sebagai contoh dia tanya pasal flutter, tanya pasal complot, tanya pasal contact, macam mana kita nak gunakan dalam jigging. Apapun saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali. Okay, jangan lupa korang terus boleh type komen di sini. Jangan lupa like dan share untuk kawan-kawan di luar sana dan boleh memenangi free gift dari kami. Okay, apapun sebagai penutup saya just nak bagi tahu kalau korang ada berminat untuk beli jig yang Kurudai, yang paling penting nak bertanya soalan. Bang, aku nak pergi banting ni bang, aku nak pakai apa ni? Korang boleh WhatsApp 0186654808, tanya dengan Bro GMAC. Boleh bagi tahu GMAC bila korang nak pergi, supaya GMAC at least dia boleh tengok balik catch report, dia tengok data-data yang ada dan dia boleh recommendkan pada korang jig yang sesuai, insya-Allah. Okey, apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama Kurudai malam ini dan saya harap kita berjumpa lagi minggu depan insya-Allah dan saya akan schedulekan di FB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam strike. Bye-bye.